Ustaz telah bersedia, maka kami menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam ni kita bertemu sekali lagi menyambung perbincangan minggu lepas. Ya, dan minggu lepas kalau masih ingat ya, kita bincang tentang ya ciri-ciri ya ataupun sifat-sifat ya. Syadidun kita bincang kan, syadidun. Jadi syadid ni dalam bentuk sifat lah ya. Dan kita bagi dia tanwin, semua tanwin ni ya. Jangan lupalah sebab salah satu daripada apa kita panggil tanda dia tu noun ya. Kalau kita nak kata dia noun, dia mesti ada tanwin di belakang kan, sama ada alif lam di depan ya, alif lam at the beginning of the word ataupun tanwin at the end, either or. Nak letak alif lam tak boleh tanwin, ada tanwin tak boleh ada alif lam. Jadi untuk contoh yang pertama syadidun ya, bagi dia tanwin, syadidun boleh tanwin. Ya, menunjukkan dia tu noun ya, dia bukan verb lah ya, dan dia bukan partikel. Kalau partikel mana ada tanwin ya, kalau apa ni verb tak ada tanwin. The only word yang ada tanwin adalah noun saja ya. So syadidun, yang lain semua boleh bagi bunyi syadidun ya, maknanya kuat ya, ataupun apa severe kita kata ya. Tengok tempat lah, syadidun ni boleh diguna untuk apa kita panggil ya, untuk penyakit contoh ya. Kita tanya macam mana, how serious is your apa ni ya, your disease ke, problem ke ya, kita kata syadid lah, syadid ya. Syadid tu maknanya severe lah ya, quite severe. So aliyun ya, ada tanwin juga, aliyun, alimun, semua at the end ni boleh letak tanwin ya. Aliyun ya, yang tinggi, alimun yang knowledgeable ya, yang maha tahu ya. Qaribun yang dekat, kabirun semua letak, kabirun yang besar, kasirun yang banyak ya, plenty ya. Sari'un yang cepat, rahimun yang penuh dengan rahmat ya, merciful. Azimun yang besar, yang supreme. Qalilun ya, yang sedikit. Karimun yang mulia, yang honorable ya. Latifun yang subtle ya, subtle. Mana latifun ni yang maha berlembut dengan kita ya. Bila kita buat salah, Allah tidak hukum terus, Allah bagi peluang kita untuk berfikir, untuk bertaubat, istighfar ya. Jadi Allah ni latif, itu sifat Allah. Dan manusia pun ya, boleh kita kata latif, boleh juga ya. Cuma biasanya merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi boleh ni, dua-dua boleh ni ya, manusia pun boleh juga ya. Kemudian dia punya bentuk superiority kita dah belajar ya. Kalau syadid makna severe atau strong. Kalau nak kata stronger ataupun severe ya, more severe ataupun most severe, asyaddu. Jadi nak bagi tahu kalau dalam bentuk syadid sifat ni ya, dia boleh tanwin. Tapi kalau dia bentuk isim tafdil ni maknanya noun of superiority, dia tak boleh tanwin ya. Jadi kita tak boleh ya, you can never put tanwin at the end of the word. You can never ya, tak boleh, memang ya, never ever tak boleh letak. Tak boleh letak asyaddun, tak boleh ya, asyaddu ya. A'la memang tak boleh lah sebab berakhir dengan alif kan. Alif mana boleh letak dia punya tanwin ya. A'lamu, kalau hamzah boleh ya. A'lamu, nampak, aqrabu ya, lebih dekat. Akbaru, lebih besar. Aksaru, lebih banyak. Ahsanu ya. Semua bentuk yang macam ni, yang hamzah di atas alif di peringkat awal dia ya, di awal perkataan tu hamzah di atas alif, semua tidak boleh ditanwinkan. Asyaddu, a'la, akrabu, aksaru lebih banyak, ahsanu lebih baik, ahaqqu lebih berhak, more entitled ya. Adna memang tak boleh lah berakhir dengan alif, bukan ya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hamzah
dal, nun, kemudian alif. Ya, hamzah, dal, nun, alif. Ya, hamzah, dal, nun, alif. Ya, pasal apa kita pakai kata dia alif? Sebab dia ya, ya, tetapi tidak ada titik. Jadi bila ya tak ada titik, kita tak panggil dia ya, kita panggil dia alif. Kalau ya, mesti ada titik dua. Kalau tak ada titik, dia alif dalam bentuk ya. Alif ada dua bentuk. Satu yang bentuk macam tiang telefon, ya. Satu lagi ialah bentuk macam ya, tapi tidak ada titik. Bunyinya a, adna. Kita tak kata adnai, tak, adna. Azlamu sama, tak boleh tanwin. Ahda memang tak boleh tanwin sebab berakhir dengan alif, ya. Kita panggil alif maksurah ni. Ya, adna ni pun alif maksurah. Ahda hujung ni alif maksurah. Yang belum mula ni alif yang ya rumah saja, rumah alif ya, tapi yang duduk di situ ialah hamzah. So kita tak kata alif dal ya. Contoh macam kita kata adna ni ya, Ustaz highlightkan adna. Jadi adna bukan alif dal nun alif tapi hamzah dal nun alif. Hamzah bukan alif. Alif tu rumah saja. Sebab hamzah tak boleh duduk seorang-seorang di depan. Dia memerlukan rumah dia ya. Jadi rumah tu owner dia ialah alif. Tetapi ya dia punya orang yang tenant dia yang duduk kat situ ialah hamzah. Ya, azlamu sama. Ya, ahda sama, aula sama. Semua tidak boleh ditanwinkan. Okey, ada soalan untuk peringkat awal ni? Ada apa nak tanya? Kak Mazidah ada apa? Silakan. Tak ada Ustaz kat masa ni. Boleh ya. Semua noun of superiority boleh tanwin ke tak? Noun of superiority Tak boleh. boleh ke tak? Tak boleh boleh. ya. Bukan sekadar tak boleh ya. Yang apa ni mustahil letak tanwin di belakang, tak boleh. Okey ya. Jadi bentuk-bentuk yang ada alif di belakang tu kena ambil perhatian. Ya, contoh ya nombor 2 a'la, hamzah, ain, lam, alif. Tapi alif dia bukan bentuk alif tegak ya. Kita kata lam alif tu macam lam dengan alif kan. Ni pun lam dengan alif juga tapi alif bentuk ya. Ya, tapi dia bukan ya kerana tidak ada titik. Jadi bunyinya bukan a'lai, a'la. Ya, bunyinya ialah a'la. A'lamu senang ya. A'lamu kita dah tahu dah. A'lamu, aqrabu, akbaru, aksaru, ahsanu ni senang. Ya, sebab dia 4 huruf juga dan huruf tu bukan alif. Kalau alif tu memang tak ada baris lah ya. Memang macam mana alif nak ada baris? Alif tak boleh ada baris. Ya, yang ada baris tu hamzah. Ya, nanti tuan-tuan kata, ada ustaz di awal ni ada alif ni. Bukan alif tu yang berbaris a, hamzah tu yang baris a. Akbaru, hamzah tu a. Alif tak ada baris, ya. Aksaru, hamzah juga, ahsanu sama. Jadi tolong ambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan, semua bentuk noun of superiority. Ya, kadang-kadang dia apa kita panggil ya, dia komparatif aja. Kita banding dua pihak. Ya, jadi dua-dua boleh. Asyaddu ni boleh makna stronger than ya, ataupun asyaddu dengan makna the strongest. Ya, ataupun kalau sakit tadi kita kata more severe. Ya, jadi tuan-tuan kena ingatlah. Ya, noun of superiority ni bukan hanya untuk the most, ya, bukan makna untuk paling, tetapi dia juga makna lebih. Ya, jadi bergantung kalau kita banding berapa orang. Kalau banding 2, ya, between two parties ataupun between two persons, so kita kata lebih ya, lebih kuat, ya, stronger. Ya, A is stronger than B. Ya, kita tak kata A is strongest, takkan strongest. Ya, jadi kalau ada 3 atau lebih baru kita kata, ya, Ali is the strongest boy ya in our class. Ali is the most kita panggil ya, is the most handsome. Tu kita guna dia sebagai superiority. Tapi kadang-kadang kita banding 2 hanya komparatif saja. Ya, mana kita kata Ahmad is more handsome than ya, ataupun smarter than Ali, contoh dia. Ya, boleh tak banding 2? Boleh tak guna asyaddu juga? Boleh. So asyaddu ya, for us to compare two persons ataupun two parties, ataupun untuk buat comparison, bukan comparison lagi lah ya, perbandingan boleh, comparison untuk lebih daripada 3 dan lebih. Ya, untuk ramai boleh. Ya, untuk 2 pun boleh. Masih asyaddu tak ada perubahan, sama. Ya, cuma kita terjemahkan saja. Asyaddu makna lebih kuat ataupun paling kuat. Ya, sama ada kita banding dengan 2, makna stronger than,
ataupun the strongest. Itulah dia punya konsep dia. Ada apa-apa nak tanya untuk muka surat yang ke-8? Ya, anything that I can help? Ada apa-apa silakan. Ustaz nak tanya, kalau ahda tu kan alif maksurah tu, kalau kita replace dengan alif yang biasa, alif biasa tak boleh? Dia tak salah, tapi ya, kebiasaan orang Arab tak tulis macam tu. Ya, dia kadang-kadang normal practice. Ya, the normal practice of Arab people, dia tak letak ni ya, yang ditanya oleh Hajah Zainab kita ni, Hamzah ni Ustaz highlight ni ya, yang better guided. Jadi Hamzah, ha, simpul, dal, kemudian alif maksurah. Ya, boleh tak letak dalam bentuk alif tiang telefon, ahda. Sebenarnya tak salah. Ya, tetapi the normal practice, dia letak alif dalam bentuk ya. Itu je cerita dia. So kita follow the normal practice lah. Ya, jadi walaupun tak salah, ya, sebab alif tu pun tak salah, bunyinya tak berubah, ahda. Tapi kalau alif maksurah, ahda, sama, tak ada beza. Cuma inilah cara penulisan masyarakat Arab, so kita follow lah, we have to follow. Ada lain silakan. Pattern lah Ustaz Memang pattern dia macam tu, kita follow je. Terima Ya, kasih. orang lain silakan. Ya, ada apa tuan-tuan, ya? Silakan, ya. Tan Sri ada apa soalan? Ya, Kak. Okey Ustaz. Ya. Tak ada apa ya. Okey, kalau tak ada apa kita pergi ke sebelah dia, ya. Sebelah dia ini biasanya untuk Allah punya, ya, Al-Asmaul Husna dia panggil, ya. Attributes tapi untuk Allah, kebiasaannya lah, ya. Jadi dia bentuk macam tu juga kalau kita tengok, ya. Asyaddu tadi, ya. Asyaddu. Nampak macam awal ni sama juga. Awalu kan? Awalu. Jadi kita dah tahu dah, ya. Biasanya kalau bentuk-bentuk macam tu, dia tidak boleh di, apa kita panggil, ya. Tak boleh di, kita biasanya kalau tadi kita kata tak boleh letak tanwin. Ya. Tapi kalau di sini, ya, di sini boleh letak tanwin, ya. Sebab dia beza dengan tadi tu. Ya, jadi beza. Ya, contoh tadi kita kata amin kan? Amin. Amin ni selain daripada apa kita panggil, ya. Amin ni biasa merujuk kepada sifat Nabi lah. Amin kan? Kita kata Muhammadun al-Amin. Kita kata al-Amin. Boleh tak letak Aminun? Kalau tak ada alif lam depan, boleh tak letak Aminun? Boleh. Ya, jadi boleh letak Aminun, boleh. Ya, Aminun tu maknanya yang apa kita panggil? Yang trustworthy. Ya, yang trusted, ya, yang dipercayai. Jadi Muhammad SAW yang sangat dipercayai. Ya, Aminun. Kalau awalun, ya boleh awalun, boleh. Ya, awalun akhirun boleh. Kita boleh letak tanwin sebab dia bukan superiority. Ya, dia bukan dalam bentuk perbandingan, ya. Ustaz bagi faham sekali lagi, ya. Kalau syadidun sifat biasa boleh tanwin. Kalau asyaddu dia komparatif ataupun superlatif, ya. Kita banding dua ataupun lebih. Tapi kalau, ya, kalau awalu ni, ya, kita walaupun nampak macam banding, ya, tapi dia bukan macam tadi. Dia bukan asyaddu, bukan. Dia bukan, ya. Kita tak kata walaupun awal tu maknanya yang first lah, ya. Jadi dia tu yang pertama datang. Mestilah dia yang kedua, ketiga kan, ya. Tapi dia bukan konsep macam tadi. Ya. Jadi kita punya konsep tadi mana lebih kuat. Ya, lebih knowledgeable, ya, lebih besar, lebih apa kan. Ya, tapi kalau awal yang pertama. Ya, akhir yang terakhir. Ini sifat Allah lah, ya, sebab Allah ni al-awwal wal akhir. Ya, Allahu huwal awwal wal akhir, ada alif lam. Kalau tak ada alif lam boleh tak kata awalun, boleh. Akhirun boleh. Ya. Tapi kena banding, ya, kena beza dengan yang akhir. Kalau akhir, yang akhir the last one. Kalau akhir the other one. Ya, tuan-tuan kena catat dalam buku, ya. Kalau akhir yang terakhir. Kalau akhir yang lain. Ya, yang lain tu maknanya kalau orang mana someone else kita kata. Ya, who else, ya. Fi akhir ada orang lain ke? Ya, kita macam soalan tadi. Ya, Ustaz kata ada soalan, Hajar Zainab pun jawab. Ya, dia kata ada soalan Ustaz. Ya, saya nak tanya. Kemudian dah habis Hajar Zainab, Ustaz pun tanya. Ya, akhir, ya, ada yang lain nak tanya? Macam tu. Ada soalan lain? Ya, boleh juga akhir. Ya, soal akhir. Soal tu maknanya question kan? Soal akhir. Ya, jadi Hajar Zainab dia tanya satu soalan. Ustaz pun kata, apa ni, apa? Soalun akhir, ada
Another question, kita tanya. Ataupun ada orang lain nak tanya, pun boleh kita guna ada akhir. Jadi baris dia cuba tengok ya. Ada akhir dengan akhir. Bezanya baris dia saja. Kalau akhir kasrah, akhir fathah. Maknanya jauh beza. Jauh sangat beza ya. Jadi akhir yang terakhir, akhir yang lain. Ya, yang lain tu bukan yang terakhir, mungkin dia yang kedua, yang ketiga. Ya, jauh beza dia. Okey ya. Jadi kalau akhir ya, macam tadi juga. Kalau awal ada feminin dia. Ni semua ada feminin ni. Ya, kalau macam asyaddu, a'la, a'lamu ni tak ada feminin. Dia memang dia dua-dua sekali, lelaki perempuan boleh. Asyaddu ya. Kalau kita kata Fatimah asyaddu. Muhammad asyaddu, tak peduli. Lelaki perempuan semua kita guna bentuk yang sama. Tetapi untuk awalu, akhiru, akhir apa semua ni, dia ada untuk yang perempuan punya. Jadi kalau awal lelaki, kalau perempuan yang awal kita panggil ula. Kita tak panggil awal. Ya, ula ya. Ula. Bukan ulaika tu, ulaika lain ya. Ni ula. Ya, ula. Awalu ya, awalun ataupun ula. Ula tak boleh tanwin lah. Macam mana nak tanwin sebab dia berakhir dengan alif maksurah. Alif maksurah tak ada tanwin. A'la tadi kan? A'la memang tak ada tanwin. Jadi walaupun awalun boleh tanwin, tapi ula tak boleh tanwin. Sebab dia berakhir bukan dengan lam. Ya, dia berakhir dengan alif maksurah. Alif maksurah tak boleh tanwin. Sebab dia sukun. Aula. Ya, aula laka fa'aula. Ya, dalam Quran. Akhirun boleh. Ya. Tapi kalau perempuan, akhirah. Akhirah. Ya, yang terakhir. Kita kata, siapakah yang terakhir sampai? Siapa yang terakhir masuk dalam grup kita? Yang terakhir. Kalau dia perempuan, akhiratu. Tapi kalau akhiratun, ya, kalau dia lelaki, akhirun. Macam tu. Ya, dia ada masculine, feminine. Kalau akhir pun ada juga. Kalau yang lain tu lelaki, akhirun. Tapi kalau dia perempuan, ukhra. Ukhra boleh tanwin ke tak? Ya. Apa ni, Tan Sri? Ukhra ni boleh tanwin ke tak? The word ukhra boleh letak tanwin ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa? Sebab ada yang usurah sini, alif maksurah. Dia berakhir dengan alif maksurah. Ya. Tapi saya confuse sikit, Ustaz, saya confuse sikit ni. Ini akhir dengan akhir ni, alif tu tak ada hamzah kan? Tapi dia tak ada hamzah. Yang feminin tu ada hamzah, ukhra. Ya. Sebab bila nak letak u kena letak hamzah. Ya, tapi u tak boleh. Ya, betul. Akhir. Betul itu. Soalan tu bagus sebenarnya. Soalan tu bagus ya. Sebab kalau kita nak guna a untuk a ni dia tak boleh guna untuk i ataupun u. Kalau kita ubah bentuk dia ya, yang masculine akhir, kalau dia jadi feminin dia tak boleh akhra. Akhra tak boleh. Dia ukhra. Bila ukhra tak bolehlah letak double alif. Ni yang panjang ni sebenarnya double alif ni. This is double alif kita panggil. Ni double ni dua alif. That's why dia letak panjang tu. Mat kan? Tapi kalau kita nak buat dia dalam bentuk feminin, kita kena ubah bentuk jadi ukhra. Bila ukhra, double alif tu tak ada dah. Memang bentuk dia ukhra. So kena terima je lah. Tak ada cara. Bermakna kalau double alif tu memang tak ada hamzah lah. Bukan hamzah. Tak ada hamzah. Tak ada hamzah. Sebab nak kenal macam tu dah. Ustaz nanti confuse. Sebab ada tempat kita bawa hamzah, dia rumah dia atas alif kan. Tapi ada tempat-tempat ni tak ada hamzah, tapi di sini dia kata double alif ya. Double alif. Jadi akhir dengan amin bezalah ya. Jadi sebab tu amin ya, amin. Kita tak kata amin. Amin tu lain. Amin tu maknanya kabulkanlah kan. Lepas waladdallin, amin. Amin maknanya kabulkanlah wahai Allah. Kalau kita baca ya waladdallin, amin, tak betul lah. Sebab amin maknanya trustworthy. Tapi kalau amin ya, amin, itu maknanya kabulkanlah wahai Allah. Jauh beza dia. Ya, kalau kita letak double alif maknanya kabulkan. Tapi kalau kita letak hamzah, fathah, maknanya trustworthy ataupun yang dipercayai. Jadi beza jauh. Jauh beza ya. Dan nasib baik apa ni amin tu dia tak masuk rukun Fatihah. Kalau masuk rukun Fatihah batal Fatihah kita. Kita tak boleh panjangkan. Ya, kita tak boleh pendekkan. Kita kena dua harakat. Bila a tu maknanya double alif.
Ya, cuba tak percaya tengok balik ya. Apa ni Al-Fatihah tu. Jadi A tu 2 alif, double alif. Jadi sebab tu dia panjang A. Tapi jangan panjang sangat. Berapa harakat? 2 harakat saja. A2. Tapi kalau kita pergi ke masjid, dengar macam-macam. Ya, sampai 6 pun ada. Ya, tu yang kadang-kadang. Sebab tu Arab kalau datang macam nak ketawa Arab tu. Ya, dia kata apa orang Melayu ni sampai 6 harakat. Mana boleh? Ya, A tu 2 harakat je. Yang boleh 6 harakat kat mana? Kat min tu. Ya, amin boleh 6. Amin boleh 2. Amin boleh 4. Amin boleh 6. Ya, dia boleh baca 2, 4 ataupun 6. Tapi kalau A hanya 2 harakat saja, ya. Jadi mengetahui bahasa Arab ni akan membantu kita untuk memahami makna Al-Quran tu pastilah, ya, untuk faham bahasa Quran tu. Sebab kalau tidak kita salah kan, ya. Kita pun hentam je amin, ya tak boleh amin. Mesti 2 harakat, tak boleh. Sebab amin makna lain, amin makna lain. Boleh faham tuan-tuan ya? Ada soalan? Silakan. Ada tak ada? Diam tu mana fahamnya tuan-tuan ya? Ustaz, sebab Ustaz tak tahu ya. Dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, bila diam tu makna apa tu? Ya, makna faham ke? Ya, makna confuse ke? Ya, makna apa? Makna blank ke atau makna apa? Ya, Ustaz tak tahu. Unless kalau kelas dalam kelas, ya. Sincerely saya tak faham membezakan antara yang amanah dengan yang kabulkanlah. Macam mana nak membezakan? Sebab dia dekat dalam satu kolom juga tu. Ya. Minta maaf Ustaz. Ya. Minta maaf saya. Ustaz maafkan. Ya. Ya. I pardon you. Ya. Ya. Jadi apa ni, ya, minta maaf tu ya, tak ada masalah lah. Okey tu. Yang Tan Sri tanya tadi lah, yang bezanya ialah double alif dengan hamzah, ya, dengan hamzah tu je. Iyalah, ya, amin tu alif. dalam amin tu double alif. Okey. Tadi kan Ustaz kata satu maknanya kabulkanlah, satu maknanya yang amanah. There are two meanings there, but the Arabic one is only one. You know how to bezakan the amin tu. Maaflah saya tak faham lah. Mana boleh sama? A 2 harakat dengan A 1 harakat mana sama? Yeah, I know. But then dekat nombor 14, dekat amin tu, kenapa ada satu je Ustaz? Yang mana? Cuba Ustaz yang ni trustworthy ni. Iya. Satu yang sebab trustworthy ni nak cerita pasal trustworthy. We are not talking about amin. Ya, Ustaz tambah je maklumat. I'm adding knowledge. I'm adding information. Akak jangan salah ni. Ya, Ustaz tak tukar. Dia amin. Itu yang kadang-kadang Ustaz malas nak tambah tu. Sebab takut tuan-tuan terkeliru. Sorry Ustaz. Sorry Ustaz. I have 2 books. Sorry. I have 2 books with me tau Ustaz. Maksudnya Ustaz tak faham. I don't understand. Okay. I'm sorry. I have 2 books ya. Referring now. Salah saya lah. I have 1 book in English and I have 1 book in Bahasa Malaysia Ustaz. Sorry Ustaz. The same book ke apa? Different book? Okay. They are of the same book. Tapi satu buku saya dapat extra book given by somebody. Tunjuk buku tu. Tunjuk. Okay ya. Ini Bahasa Malaysia. Saya nak tengok buku tu. Okay, wait. Ini Bahasa Malaysia. Apa nama buku dia? Apa nama dia? 80% kosa kata Al-Quran. Oh, buku yang sama lah. Tapi in Malay. Yes. So this one yang makes me confused Ustaz. Itulah masalah dia pasal you are referring to 2 books. Yes, sorry Ustaz. Salah saya. You know why? Yeah. They put in the same column tu amin ni. Atas letak amin kabulkanlah, bawah yang amanah. Okey Ustaz, saya kena pergi balik dekat buku Ustaz lah. Kena pakai. Sorry semua Ustaz. Orang, my mistake. Sebab semua orang referring to the same book, ya. But Ajah Mazidah, you are referring to 2 different book. Itulah isu dia, ya. Okey, so, sorry. Okey, tak apa, ya. Sebenarnya amin ni, ya, yang kolom kita belajar ni, yang bawah pada akhir ni, ini hanya merujuk kepada
sifat macam sifat Nabi itulah, ya. Muhammad Al-Amin. Al-Amin. A tu tak panjang. Al-Amin. Ya, mana ada Al-Amin, tak? Jadi yang panjang tadi tu ialah untuk, ya, penutup bagi Al-Fatihah. Selepas waladdallin tu yang A tu. Itu baru 2 alif, double alif followed by min ya nun. Ya, tuan-tuan boleh tambahlah sebelah ni, tapi jangan tambah makna trustworthy. Mana dua-dua, amin pun trustworthy, amin pun trustworthy, tak. Ya, so ada buku bahasa Melayu ada beza sikit, ya. Ustaz pun tak ada versi tu. Jadi Ustaz tak tahu. Sebab tu Ustaz kata sebenarnya pasal apa, ya, Kak Mazidah ni tanya soalan macam tu, ya. Sebab dia merujuk pada buku yang lain. Patutlah. Tak apa. It's okay. Ustaz. Ya. Ya. Okey, selesai. Ya, ada apa? Saya selama ni ingat amin tu satu ejaan je, Ustaz. Maksudnya amin dalam Fatihah tu sama dengan amin yang yang semua ni, amin yang tu satu ejaan. Ya. Bukan, lain. Lain. Beza. Kalau amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tadilah samalah. Kabulkanlah wahai Tuhan sekalian alam. Jadi dia merujuk pada kabulkan. Double alif. Dia double alif. Ya. Oh, dia ada lagi kan? Ya. Okey, ada lain silakan. Ada yang mungkin tak faham tadi, ada yang tak faham tak apa yang Ajar Zainab tanya tadi? Semua faham, ya? Semua diam tu maknanya faham lah, ya. Jadi yang dimaksudkan tadi dia tanya, ya, kata Ajar Zainab, selama ni dia apa kita panggil, dia punya pandangan, dia punya kepercayaan ialah ada satu je amin tu. Ya, maknanya macam ni lah tulisan dia. Hamzah di atas alif, ya. Ni kita besarkan lagi, ya. Hamzah di atas alif, min ya nun. Ya, ada fathah atas hamzah, mim kasrah ya dan nun, ya. Jadi yang kita baca amin tu, amin selepas waladdallin tu pun macam ni ejaan dia, tak. Ya. Yang amin selepas Fatihah tu dia ialah double alif, dia macam ni. Ni this is double alif. Lepas tu dia panjang. Kalau di sini yang amin ni dia tak boleh panjang. Dia satu harakat je. Ya, jadi sebab tu amin. Tu mesti panjang. Tak boleh amin, tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab amin tu apa makna dia? Nothing to do with Fatihah tadi. Sebab Fatihah tu doa. Ya, sebab tu kita doa kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku, beri hidayah pada aku ke jalan yang lurus. Dan doa tu. Waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan Yahudi, dan juga bukan jalan orang yang sesat, yakni orang Nasrani. Kita minta pada Allah. Kita kata amin, wahai Allah kabulkanlah. Jadi dua harakat. Yang Ajar Zainab tanya tadi, ya. Kita doa-doa amin ya Rabbal Alamin. Jadi dia bukan amin, dia amin ya Rabbal Alamin. Jadi panjang sikit, ya. Tak perlulah panjang sangat, panjang sikit. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab tu biasa orang tulis Rumi, A tu double. Tuan-tuan perasan tak? Bila orang jawab amin tu, tapi kita dah faham benda tu, jadi kita tak letaklah double A. Tuan-tuan biasa tak nampak? Ya. Selalu ada. Betul. Orang letak double A kan, pasal dia memang double alif. Dia memang double alif, tuan-tuan. Ya, dia buat tu mana purposely. Dia bukan tersilap letak dua alif tu, bukan. Pasal ada dia bagi isyarat bahawasanya dia bukan amin, tapi dia amin. Min boleh panjang 2, 4, 6, tapi kena panjang. Dia adalah, kita panggil dia, ya, mat asli kita panggil. Ya, orang kampung Ustaz panggil mat original. Mat original 2 harakat. Ya, kalau mat minimum 2 harakat. Ya, panjang, paling panjang apa kita panggil, ya, mat ya, mat lazim. Mat lazim 6 harakat lah. So min tu boleh baca 3 cara. Mesti 2. Dan tulisannya bukan hamzah min ya nun, tetapi double alif min ya nun. Amin. Boleh, tuan-tuan? Okey. Ya, benda ni penting, tuan-tuan, ya, sebab dia melibatkan bacaan Fatihah kita. Ya, tuan-tuan kena betul-betul faham. You have to really understand this and differentiate between amin, maknanya kabulkanlah wahai Allah, dengan amin. What is amin? Amin maknanya yang
yang boleh dipercayai. Ini sebab tu Nabi dipanggil Amin, Al-Amin. Ada tambah alif lam lah sebab merujuk pada spesifik one person. Ya, who is that one person? That one person is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why kita letak alif lam kat depan dia. Ya, to specify him, ya, as the trustworthy. Ya, the person who is trustworthy. Ya, boleh faham ya? Okey, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang Kak tahu ada hamzah qata', hamzah wasal, kemudian alif mad. Kalau dalam tu alif mad tu macam panjang tak berbunyi, tapi ini double alif ni macam alif mad ke Ustaz? Ya, betul. Memang dia memang tanda mad ni yang panjang ni, ya. Siapa ingat ini alif apa ni kalau dalam buku lama? Kak Mazidah. Ingat tak dalam buku lama dia panggil alif apa tu? Alif apa tuan-tuan? In English. Alif apa? Buku lama kita, buku yang mula-mula kita pakai tu. Alif apa? Lupa ya? Kena refer balik. Dagger. Ya. Alif apa? Yes. Alif dagger. Nampak? Tak payah refer. Ada orang boleh tolong. Ya. Alif dagger. Thank dagger you. tu apa benda? Dagger tu apa benda Kak Mariatun? Dagger tu apa dagger? What is dagger in Malay? Knife, pisau rambit Kerambit. Ya, pisau kerambit. Dia kan bentuk dia kan macam tu kan. Cuba tengok. Alif dagger ni, ya, ni dia panggil alif dagger. Orang putih panggil alif dagger. Ya, tapi kita panggil alif mat lah ni. Dia panggil ni tanda mat ni. Ya, jadi betul, ya. Hamzah di atas alif untuk amin ni, ya, Kak Norma, hamzah ni kita panggil hamzah qata'i. Ya, orang Melayu panggil hamzah qata'. Sebutan betulnya hamzatul qata'i. Bunyi Arab. Hamzatul qata'i. Hamzah qata' tu hamzah qata'i lah. Sama. Kemudian kita ada hamzah wasal. Hamzah wasal tu dekat, ya, dia dekat apa, alif lam, dekat huruf alif lam. Tu hamzah wasal. Ada kepala sod. Tu panggil hamzah wasal. Yang ini, ya, dia tak panggil hamzah. Ni dia panggil alif. This is not hamzah. Ya, ni alif apa? Ya, dia panggil alif mat ataupun double alif. Ya, ataupun alif dagger dia panggil. Ya, itulah cerita dia. Boleh, ya? Ustaz, dalam buku lama dia kata alif maddah bukan alif dagger. Boleh. Alif dagger, alif maddah pun sama. Alif maddah tu alif mat lah. Sebab tuan-tuan biasa kalau tukar baris sikit aja dia dah kelang kabut dah. Ya, alif maddah. Alif maddah tu alif mat lah. Alif mat tu apa? Double alif sama. Ya, alif dagger yang mana satu? Yang beza. Alif dagger lain. Alif dagger yang alif kecil tu. Okey, ya. Minta maaf kalau Ustaz salah, ya. Tapi macam itulah bentuk dia, ya. Kan macam, ya. Ustaz, yang mana? Ya. Saya Abida. Ni alif dagger bukan ke yang biasa macam horizontal? Bukan horizontal, vertical. Vertical macam mana? Dia ke atas ya. Tapi bacaan dia tetap panjang juga kan? Dua harakat. Bacaan dia samalah, tapi saja biasa kalau mereka tulis vertical, yang tu yang dipanggil alif dagger kan. Okey. Tapi memang dua harakat lah. Ya. Sebab kalau Ustaz anggap benda tu sama pasal bacaannya sama. Alif dagger, alif maddah, ya, double alif, ya. Semua tu dia kategori sama. Cuma macam biasalah sebab bentuk dia. Okey, Ustaz apa ni, take note lah benda tu, ya. Mana kalau dia bentuk memanjang macam ni, ya, dia bentuk apa ni, ni kita panggil apa ni, ya. Macam inilah horizontal kan. Kalau yang alif dagger tu vertical kan Kak Abidah? Vertical. Ya, Ustaz. Saya refer kat buku ni, betul. Okey, jadi dua-dua sama tuan-tuan, ya. Walaupun ada nama lain, ya. Cuma macam tadilah. Sama ada dia alif dagger yang bentuk vertical ataupun alif maddah yang bentuk apa ni horizontal, dia sama juga. Bacaannya ialah dua harakat. Ya, dan tak boleh baca lebih pada tu. Itulah cerita dia. Okey, thank you for the perfection, ya. Sebab tuan-tuan menyempurnakan. Terima kasih. Ada lain silakan. Ada apa? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita selesailah, ya. Tuan-tuan jangan lupa, ya. Panjang, ya. Selepas Fatihah, selepas Waladdallin, dua harakat. Tapi jangan lebih daripada dua. Dia tak boleh lebih daripada dua. Sebab dia adalah mat original, mat asli. Mat asli memang dua harakat saja. Tapi kalau amin tak boleh dipanjangkan sebab dia hamzah wasal, dia hamzah qata'i.
Sorry, ya, hamzah katanya. Hamzah wasal pada alif lam, ya, pada alif yang ada lam di sebelah dia biasanya. Okey, ya, seterusnya apa lagi? Ya, basirun. Basirun maknanya Allah yang Maha melihat. Ini sifat Allah lah. Basirun, ya, innallaha basirun. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat, basir. Ya, tapi kalau kita kata manusia basir boleh? Boleh tak? Ya, kita kata rajulun basir, mana orang yang boleh melihat dengan baik. Ya, tak pakai cermin mata, basir. Ya, ba'idun, ba'idun. Bentuknya lebih kurang sama, ya. Kalau kat sini basir, ba'id, ya, hafiz, hakim, halim, ni bentuk ni macam bentuk asal dulu, syadid. Ingat tak? Ya, bentuk syadid. Syadid ni, syadid, alim, qarib, ni bentuk ni, some attribute ni ada macam sama macam basir. Pasal tak? Syadid pun sama kan? Pattern dia maksudnya. Ya, ba, sod, ya, ra, ada ya. Kalau syadid ada ya, ada. Ya, cuba tengok syadid. Shin, dal, ya, dal. Atas sekali, sebelah kanan. Syadidun. Ya, shin, dal, ya, dal. Ada ya, ada. Ya tu huruf kedua sebelum akhir. Cuba tengok basir sama. Ya, ba, sod, ya, ra sama. Ba'id, ba, ain, ya, dal sama. Bentuk dia, pattern dia sama. Tawab lain. Ya, tapi kalau hafiz sama. Hakim sama. Halim sama. Hamid sama. Hamim pun sama juga. Ya, kita bagi terjemahan dia. Basir yang Maha melihat. Ba'id yang jauh. Ya, tak ada makna maha. Tak ada. Ya, ba'id. Kita kata rumahnya jauh. Ya, kita kata apa? Hajah Mazidah, ya, tinggal, ya, di mana? Di Ampang. Buat mana rumah? Apa Kak Mazidah? Betul Ampang. Dan maknanya kalau kita duduk Shah Alam, maknanya kita kata rumahnya ba'id. Baituha ba'idun. Ya, min Shah Alam. Baituha, rumah Kak Mazidah tu ba'idun, jauh. Ya, min Shah Alam, daripada Shah Alam. Kita guna ba'id. Ya. Tapi kalau rumahnya dekat, ya, rumahnya betul-betul sebelah. Ya, apa ni Shah Alam kita kata, ya. Kita kata qaribun. Ya, kita guna qaribun. Kalau qaribun dekat. Baituha qaribun. Pasal apa tak kata baituhu? Sebab Kak Mazidah perempuan. Jadi baituha. Ya, kalau kita sebut lelaki, ya, Haji Asy'ari contoh, baituhu. Ya, kita dah belajar kan hu, ha, ya, huma, hum, dah belajar dah sebelum ni. Tuan-tuan kena ulang-ulang balik. Benda ni kena selalu diulang. Dan bila kita baca Quran, kita jumpa perkataan tu, kita tandakan. Ya, kita highlight kan. Macam itulah cara. Sebab tu Quran tu kena jangan biarkan kosong. Ya, ada orang kata tak boleh tulis apa-apa atas tu. Siapa kata? Boleh tuan-tuan, ya. Biar Quran tu, ya, jadi saksi bahawasanya kita mempelajari dia. Ya, biar ada bunga-bunga, ada warna, ada semua sebagainya, tak apa. Sebab kita belajar, proses belajar. Macam itulah cerita dia, ya. Okey, ya. Apa ni amin tadi? Basir sudah Maha melihat. Ba'id yang jauh, ya. Tawab ni sifat Allah. Tawab maknanya yang Maha penerima taubat. Tawab. Innallaha, sesungguhnya Allah itu tawab. Ustaz banyak guna inna tu. Ya, biasanya sifat Allah kita letak inna. Innallaha tawabun. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kalau hafiz, ya, hafiz yang biasa yang hafal Quran tu hafiz. Tuan-tuan boleh letak terbelah dia. Ha, alif, fa, za. Ha sama macam ni. Ni yang Ustaz highlight ni. Ha, tulis. Lepas ha tu ada alif. Ya, ha alif, ha, fa dan za. Tak ada ya. Ya, kalau dia ada alif selepas huruf pertama, dia tak ada ya lah. Ya, dia tak boleh bergabung. Jarang boleh bergabung dua-dua. Kalau hafiz, orang yang menghafaz, yang menjaga. Hafiz tu maknanya orang yang menjaga asalnya. Ya, dia jaga bacaan dia. Dia jaga hafalan dia. Kalau hafiz, ya, yang maha menjaga. Jadi Allah lah tu yang maha menjaga tu. Ya, Allah lah the protector tu Allah. The real protector adalah Allah. Kita ni, ya, ada sifat tu. Ya, tapi jauhlah dengan sifat Allah, pastilah. Ya. Okey, hafizun. Ada beza dengan hafiz. Kalau hafiz, itu biasa manusia. Tapi kalau hafiz, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim boleh dua-dua. Ya, hakim. Ya, hakim maknanya yang bijaksana. Ada tak manusia digelar hakim? Siapa manusia yang digelar hakim? Siapa? Perempuan? Manusia yang digelar hakim. Siapa? Dalam Quran. Luqmanul Hakim. Luqman, ya. Luqman digelar Al-Hakim. Bukan nama dia, namanya Luqman.
Tapi hakim tu adalah sifat dia. Maknanya Luqman the wise man, kita terjemahkan. Ya, jadi Luqmanul Hakim maknanya Luqman the wise man. Wise man tu datang daripada mana? Daripada hakim tu lah. Ya. Dan kita pun letak nama anak kita Luqmanul Hakim. Patutnya tak payah letak hakim tu, letak Luqman saja. Ya. Macam Luqmanul Hakim tu memang terbukti dia bijaksana. Ya, tak salah lah kalau nak letak Luqmanul Hakim. Tapi ya, hakim tu dia sifat dia, bukan nama dia. Kalau tengok kat penalan dia, tengok dekat IC dia, tak ada perkataan hakim tu. Sebab hakim tu datang kemudian. Setelah dia memang handal, ya. Dia bagi nasihat, dia bercakap penuh hikmah, ya. Dia orang yang orang dengar cakap dia, walaupun dia ni seorang buruh kasar je kan. Seorang pengangkut, dia porter je kat pasar. Dia pengembala, ya. Tapi cakap dia tu, nasihat dia tu memang hebat, ya. Jadi oleh kerana tu orang panggil dia Luqman Al-Hakim, Luqman the wise man. Ya. Jadi masa dia kecil mungkin tak nampak lagi. Orang tak panggil dia Luqman the wise boy, tak panggil. Orang panggil Luqman the wise man. Mana masa dia boy belum nampak lagi. Tapi bila dah jadi man baru jadi Luqman the wise man. Ya, tuan-tuan, dia punya penggunaan bahasa tu pun kita dah tengok. Bila wise man mesti orang dewasa. Ya. Kalau dia budak bijak orang panggil wise kid. Ya, maknanya wise boy, wise kid kita panggil, ya. Perkataan tu pun dah menunjukkan bila. Waktu kecil ke waktu besar, ya. Maknanya Luqman tu bukan asal-asal Luqman Al-Hakim. Ya, walaupun tak salah lah nak letakkan nama anak kita, cucu kita kan, tak salah lah. Tapi asal-asal makna tu, ya. Dia bukan nama dia, dia sifat dia. Macam Muhammad Al-Amin kan, nama Nabi tu. Kalau kita tengok ada tak tulis Muhammad Al-Amin bin Abdullah? Kat mana ada? Ya, Al-Amin tu datang kemudian. Muhammad Al-Mustafa datang kemudian. Masa Nabi kecil, Nabi dipanggil Al-Amin. Tak. Ya, mana ada Nabi kecil Nabi dipanggil Al-Amin? Nabi kecil Nabi dipanggil Al-Mustafa. Tak ada. Ya, setelah Nabi dewasa, baru orang panggil Nabi Al-Amin. Ya, tu Ustaz bagi dua contoh. Satu Luqman, seperti mana Quran sebut. Yang kedua ialah dalam hadiah-hadiah Nabi lah. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh tak faham? Bila Ustaz sebut sifat tu, ya, sifat ni dia datang kemudian lah. Setelah kita buktikan, ya, kebijaksanaan dia. Okey, ada apa? Silakan. Ustaz? Ada apa? Ya. Maaf, boleh ke saya tanya? Macam ta'id, ni dalam bahasa Inggeris, dia fa. Tapi actually, apa sebenarnya maksud fa bila yang tu sifat Allah? Bukan, ya. Jadi ni sebenarnya, ya, ni itulah kadang-kadang dia punya kesimpulan ni, ya. Dia tulis some attribute of Allah and others. Dia tengok others mean what? Others mean non Allah. Ya, of Allah. Kalau dia kata some attribute of Allah. Ya, okeylah Allah saja kan. Tapi of Allah and others. Okay. Ya, jadi bang itu boleh faham ya, mana bukan sifat Allah, bukan. Dia adalah sama-sama. Itu yang Ustaz sebut tadi, baituha, ya, hajah masjidah, baituha rumahnya baidun. Jadi dia tak ada kaitan dengan sifat Allah lah, ya. Dia ada kaitan dengan sifat other than Allah. Okey, ya, ada apa tu, ya? Haji Fakri, ada apa? Silakan. Komen sikit, ya, tambah sikit. Datang lambat Ustaz. Saya kepenatan habis ni pun dapat ujung-ujung ni pun alhamdulillah lah kan. Belum ujung lagi ni, belum ujung. Baru 45 minit. Baru 45 to 50 minit je. Ya. Okey, ya, kalau ada nanti boleh masukkan, ya. Okey. Ya. Saya ada. Saya nak tanya, kalau Rahim contohlah, Rahim tu dia Maha Penyayang kan? Tapi kalau Ar-Rahim dia jadi yang Maha Penyayang. Sebab ada alif lam. Ar-Rahim tu merujuk pada sifat Allah je. Sebab bila dia Allah, kita letak alif lam lah. Kadang-kadang tak payah juga letak kan. Macam kita kata Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah sebab nak cerita tentang Allah tu. Cuba tuan-tuan masing-masing tengok. Ya, Bismillah. Allah tu kan ada alif lam. Bila Allah tu ada alif lam, kita nak cerita tentang Allah, nak kata Ar-Rahman, kita tak boleh kata Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Ya, kita kena letak sebab dia Allah dah ada alif lam, so kita kena letak alif lam pada Rahman dan alif lam pada Rahim. Ya, bukan makna alif lam tu yang menyebabkan maknanya yang, tak ada. Dia memang Rahman Rahim tu memang dah ada makna yang sebab dia sifat. Boleh?
Boleh, kat mana Ustaz? kalau tak faham kat mana? Ya. Kalau tak faham tanya balik. Jadi kalau yang ada ya Ya. sebelum apa ni, huruf ya sebelum yang ada ya di sini semua ni menunjukkan sifat Allah lah, Ustaz. Bukan semua. Kalau qalil bukan sifat Allah. Qalil takkan sifat Allah sikit. Allah takkan sikit kan? Maksud dia maha, Ustaz. Bukan mesti. Bukan mestilah. Ya. Kalau kita kata Rahim, ya kalau Sari' betul sifat Allah. Ya, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah ini maha cepat ya balasannya. Bolehlah, sesuailah. Sari' itu mana maha. Tapi kalau kita kata kereta itu bergerak laju, takkan sifat Allah. Ya, jadi kena tengok konteks ayat. Perkataan sari' ni contoh ya. Ustaz letak sari'un. Sin ra ya ain. Perkataan sari' ni boleh diletak pada sifat Allah dan boleh diletak pada sifat manusia. Tuan-tuan memang kena salin ni. Apa yang Ustaz sebut ni tuan-tuan kena salin. Ya, pasal nanti bila tuan-tuan jumpa, tuan-tuan dah tahu makna dia. Ya, apa makna sari'? Sari' secara mudah maknanya ya cepat, quick, ya, swift, fast. Kalau Allah, innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat balasannya. Allah itu maha cepat ya keputusannya. Jadi bila kita letak pada sifat Allah, dia jadi maha lah. Tapi kalau kita letak pada makhluk, ya, kita kata kereta itu bergerak laju. Ya, apa ni kita kata dia laju. Bila laju tu takkan sifat Allah, ya. Sesuailah dengan makhluk tu punya. Tak adalah perkataan maha tu. Kalau azim contoh kan, azim, ya. Azim adakah dia sifat Allah, ya? Ya, contoh kata innallaha azim. Ya, sesungguhnya Allah ini maha agung. Tapi kalau kita pergi pantai, kita pergi ke kawasan bunga-bunga, pokok-pokok apa semua, kita tengok azim, Arab sebut. Ya, cantiknya, menakjubkan, ya. Fascinating. Tapi fascinating itu bukan maha agung, maha hebat. Tak, sebab dia merujuk pada makhluk. Jadi bergantung. Kalau kita nisbahkan kepada Allah, maha. Kalau kita nisbah pada makhluk, tak ada maha. Hanya yang fascinating, yang hebat, supreme dan sebagainya. Macam itulah. Dia bergantung pada konteks apa aja. Konteks ayat tu. Kita nak cerita siapa. Kalau cerita tentang Allah, maha lah dia. Tapi kalau kita cerita tentang manusia, makhluk lain, dia bukan maha. Mana dia? Manusia biasa je. Boleh? Boleh ke? Tak boleh. Faham. Okey, ya. Sama. Jadi kita balik pada perbincangan tadi, ya. Ustaz nak masuk benda lain sebenarnya, tapi nak selesaikan benda ni dulu. Ya, ada masa insya-Allah. Jadi hafiz, ya, beza dengan hafiz. Tuan-tuan tambah tadi, ya. Tuan-tuan yang baru sampai, yang ada 26 ni. 26 ni, ya. 26 ni maknanya 26 kali. Ini dia punya frekuensi. Ya, the word hafiz found in the Quran 26 time. Ya, itu 26 ni. Nanti tuan-tuan 26 pula 26 kali jumpa dalam Quran. Jadi maknanya signifikan tu, ya, 26 kali jumpa. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu maknanya, tuan-tuan hilang 26 kali, ya, kehilangan makna dia. Jadi tambah sebelah hafiz ni ha alif, fa za. Ya, hafiz. Kalau hafiz, ya, itu sifat manusia. Contoh hafizul Quran, orang yang menjaga, ya, hafalan Quran dia. Jadi kalau hafiz yang maha penjaga, Allah lah. Ya, mana the best protector tu Allah lah. Ya. Jadi hakim pula, kita pergi hakim. Hakim kita dah sebut tadi. Manusia boleh tak hakim? Boleh. Ya, Luqman al-Hakim. Tapi kalau kita kata Allah, Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Dua-dua boleh sama. Ya. Halim sama juga, ya. Halim sifat Allah jugalah, kita dah sebut dulu halim kan. Forbearing. Ya, kita terjemahkan. Bahasa Melayu dia apa? Forbearing itu apa? Siapa itu? Kak Suhati ke apa yang bagi makna tu, ya? Ustaz tak ingat, ya. Apa halim hari tu kita terjemahkan in Malay apa? Kak Abidah? Kak Abidah ke Kak Jamaliah ke? Ya, hari tu. Halim. Cuba tengok dalam buku. Penyantun. Lain pada tu? Sabar. Lain pada penyantun? Ya, lain lagi? Apa lagi? Yang perempuan salin, ya. Unless kalau perempuan tak datang kelas lah, ya. Takkan seorang tak datang kan? Ya, mesti ada. Kak Suhati tak ada yang malam ni. Orang lain sila bantu, ya. Ya, sini ada tulis delay punishment, ya. Maknanya, ya, halim ni maksudnya Allah bagi peluang lagi. Macam Latif juga. Ya, sifat ni dia ada macam apa kita panggil? Macam dia overlapping sikit, ya. Dengan
dengan latif. Sebab latif pun sama juga. Latif ni Allah yang maha berlembut. Ya, Allah tak seksa lagi. Halim pun ada berkaitan macam tu. Halim ni maknanya orang yang kita kata kadang-kadang halim ni boleh makna cunning, tau, cunning bahasa orang putih ni. Cunning. Cunning tahu tak cunning? Ya. Haji Asy'ari, what is cunning in Malay? Cunning. C-U-N-N-I-N-G. Macam bijaksana, Ustaz. Kalau bijaksana, wise. Ya. Kalau bijaksana tu wise. Cunning ni apa? Cunning ni. Tuan-tuan, cunning. What is cunning Kak Mazidah? Ya. Cunning sesuatu yang tak baik, Ustaz tahu. Cunning tu macam cruel kan? Kan ke? Tak mesti. Yang cunning tu macam bijak yang tak baik. Tapi tak mestilah kan. Sebab tak boleh terjemah. Tak boleh nak terjemah macam mana? Tak ada perkataan. Sebab English tak cukup vocabulary, tuan-tuan. Sorry, tuan-tuan. Ya, yang cukup vocabulary adalah Arabic. That's why Arabic jadi bahasa Quran. English tak cukup. Cikgu dia cunning tu licik. Licik. Licik tak mesti jahat. Ya, licik tak mesti jahat. Ya. Kebiasaan cunning tu jahat, betul. Ya, dia negative connotation, tapi tak mesti. Jadi kalau kita kata licik tu, dia seorang yang licik. Contoh macam dia apa kita panggil? Ya, dia lawyer kan. Dia memang cunning, dia tu lawyer tu kita kata. Memang dia pandai cari sudut-sudut tertentu. Orang salah guna perkataan ke apa, memang dikatuk lah. Ya, dan dia menang kes tu. Ya, bukan makna dia jahat. Dia tak jahat. Ya, dia licik. Ya, jadi halim tu bagus perkataan tu, licik. Terima kasih apa ni Tan Sri. Tapi in English kan, kalau English meaning dia is negative tau. Dia kata having or showing skill in achieving one's ends by deceit or evasion. Tu cunning, makna cunning. Yalah. Tapi macam tadilah kan. Ya, kita ambil cunning yang ada sikit makna positif kalau bahasa Melayu. Ya, apa maknanya tadi? Licik. Ya. Walaupun tak penuh ni makna ni. Ada makna lain lagi ni, ya. Sebab kita nak terjemah perkataan tu memang tak mampu kan kita. Ya, kadang-kadang kita tak mampu nak terjemah dia. Okey, so halim ni macam licik, ya. Antara sahabat Nabi yang licik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu dalam kitab sebut, dalam hadis, ya, dalam kitab sirah sebut, ya. Sehingga Sayyidina Umar pun puji apa ni Muawiyah ni. Ya, tapi puji itu kadang-kadang dalam bentuk sindiran. Ya, dia puji tapi macam sindir. Contoh Ustaz dah pernah sebut tapi tuan-tuan mungkin lupa, ya. Muawiyah dia jadi gubernur di mana? Dia jadi gubernur di negeri Syam, ya, di Syria. Ya. Syam tu bukan Syria saja, ya. Syam tu ialah Palestin, Lebanon, ya, apa ni Jordan. Cuma biasanya yang besar tu ialah Syria lah. Ya, ada apa kita panggil? The largest state kan? Ya, the largest country among di negeri Syam tu, ya, ialah apa ni Syria lah. Kebetulan dia punya capital city of negeri Syam dulu pun Damascus. Ya, Damascus tu duduk kat Syria lah sekarang. Sebab tu orang duk sebut Syria. Sebenarnya bukan Syria, negeri Syam. Jadi bila Muawiyah jadi gubernur, ya, dia sesuaikan dia punya penampilan, ya, dengan keadaan masyarakat di situ. Sebab orang di negeri Syam ni dia dulu duduk di bawah Byzantine Empire. Ya, dengan pakaian dia, dengan kemewahan, dengan apa semua sebagainya. Jadi bila Muawiyah duduk di sana jadi gubernur, ya, dia ikut juga macam masyarakat. Ya, sebab masyarakat macam tu. Ya, dan masyarakat, ya, dia nak pemimpin pun macam tu juga. So, tapi jangan ambil harta orang. Ya, sebab Muawiyah ni orang kaya. Ya, dia anak Abu Sufyan, dia ada orang ada duit. Jadi dia pakai pun macam orang tu. Salah tak? Tak salah. Ya, yang salah pakai bagus-bagus, branded, tetapi riak. Ya, tetapi sum'ah, ya, dia ada takabur, tu tak boleh. Nak pakai branded, pakailah. Tuan-tuan kadang, Ustaz kadang bila bercakap dengan orang ni kadang dia salah faham. Ya, kita kata tak boleh Ustaz kalau pakai branded apa semua dia jadi. Kalau dia pakai tu jadi riak, tak payah pakailah. Ya, itu hantar bagi orang lain pakailah. Ya, tapi kalau dia pakai tak ada riak, tak ada apa. Ya, dan memang pakaian tu diterima pakai. Ya, orang okey, memang macam tu pakaian dia. Jadi bila Omar datang pergi menziarahi apa ni Muawiyah, tuan-tuan dengar ni sirah, tuan-tuan dapat knowledge sirah sekali. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Muawiyah dia tukar penampilan dia. Pasal dia nak jumpa dengan Sayyidina Umar. Ya, jadi Umar pun kata licik kamu ni. Ya, Muawiyah ni memang halim, memang licik dia. Ya, maknanya dia tak nak Umar tegur dia. Ya, dia sesuaikan. Bila dia jumpa dengan Umar, dia pakai macam orang Madinah pakai.
Tapi bila dia duduk di di negeri Syam, dia jadi gubernur sana, dia pakai macam orang tempatan pakai. Mana the standard standard of living, ya, of the kita panggil of the commoners, ya, orang biasa macam mana. Ya, kebanyakan orang pakai macam mana. Jadi sikap Muawiyah, ya, yang macam tu dipanggil halim, ya, halim, licik. Ya, pandai dia, ya, disesuaikan diri. Macam itulah. Ya, tu, dan makna halim di situ tidak negatif, ya, maknanya positif, ya, sebab dia tak ambil harta orang lain, dia tak perahu orang, dia pakai itu duit dia, ya, memang kemampuan dia, dan dia tidak menunjuk-nunjuk, ya, dia tidak riak, ya, dia tidak takabur, tak ada. Jadi kalau benda-benda tu tak ada, silalah, pakailah apa pun tuan-tuan nak pakai, ya. Okey, halim, ya. Hamid maknanya yang apa kita panggil, kalau Hamid, kalau Allah tu maknanya yang maha terpuji. Allah tu, ya, Hamid, maha terpuji. Kalau kita kata sifat Allah lah, ya, biasanya sifat Allah lah Hamid ni, ya. Kalau Hamim tu dia ada makna apa kita panggil, ya, hubungan yang warm, ya, Hamim. Sebab tu kawan yang rapat dengan kita, kawan baik, boleh panggil Hamim juga, ya, mana kawan baik, ya, sebab kita punya relationship dengan dia tu very warm, ya. Hamim juga boleh merujuk kepada makna air yang mendidih, ya, air yang mendidih, ya. Itu antara, kalau kita baca dalam surah Waqiah, ada cerita tentang minuman, ya, orang syurga, ashabul jahim ataupun ashabul shimal, ya, mereka adalah orang yang dapat minum di syurga, di neraka dengan minuman daripada hamim, waliyazubillah. Hamim tu mana air yang sangat panas, yang mendidih, ya. Mereka terlalu haus, mereka minum juga, sehingga mencederakan, ya, mereka punya kerongkong, ya, usus dan sebagainya. Itu Quran cerita perkataan hamim. Okey tuan-tuan, ya. Selesailah kat situ, selesailah. Ada apa-apa nak tanya, silakan. Ya. Ustaz, Ustaz sebut English tadi tu, hafiz tu, protector tu, Ustaz. Kalau the word protector, kalau tengok dalam terjemahan daripada korpus Quran, dia lebih maulana, wa maulana, dia adalah protector kita. So the word hafiz is not translated as protector, dia translate as guardian atau someone who preserve. So dia punya, this is just a difference between translating it as a protector ataupun there is a more precise meaning lah. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang ada makna tu lah, ya. Sebab kalau maula, kalau bagi ustaz, maula tu yang ada makna guardian. Oh, ya, okay. Maula tu guardian. Sebab maula tu daripada perkataan wali, Haji Fakri dan wali. Dia wali. Sebab tu bila kita kata orang perempuan nak kahwin, ya, dia kena ada wali. Wali tu siapa? Wali tu ialah guardian dia. Sebab wali kadang-kadang bukan bapak dia. Kalau bapak dia dah meninggal, mana abang dia. Ya, adik lelaki pun boleh jadi guardian juga, boleh jadi maula. Maula juga makna apa? Ya, maula juga adalah maula tu masih sifat Allah. Ya, kita sebut, ya, maulana, maulaya. Maulana untuk ramai, maulaya untuk seorang. Dia ada makna guardianship kat situ. Memang ada makna. Kadang-kadang Haji Fakri, dia bukan salah. Sebab dia overlap. Ada makna yang bertindih. Ya, betul. Dia macam tu, ya. Memang kalau nak kira, macam hafiz, orang Melayu selalu kata. Hafiz mana penghafal. Hafiz bukan penghafal. Hafiz ni orang yang menjaga hafalan. Orang yang, dan bila jaga tu dia ada makna preserve kat situ. Pun ada juga. Ya, sebab dia preserve dia punya ingatan, hafalan dia, bacaan dia. Ya, jadi sebenarnya memang susah. Ya, unless kita terjemah dalam Arabik juga, okey, clear. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa lain, kadang-kadang dia missing in translation tu. Ya, bila kita terjemah memang tak boleh dapat, tuan-tuan. Kita hanya boleh bagi macam tu aje. So maknanya hafiz ada makna protector, ada makna, ada juga makna, ya, kita kata preserve, ya, tadi kan, ya, disebut preserve, ya. Dan ada juga makna guardian. Ada juga makna guardian. Tapi kalau ustaz, guardian tu lebih pada maula ataupun wali. Okey. Ya. Faham. Dan bila dia jadi wali kita, ya, seorang perempuan, dia dibesarkan oleh bapa saudara dia ataupun datuk dia. Datuk dia jadi guardian. Datuk dia juga jadi protector. Ya, datuk tu akan protect dia. Datuk dia juga akan preserve dia punya kesucian apa semua sebab maknanya memang dia overlap, makna tu ada, tuan-tuan. Ya. Ustaz senang mengajar tuan-tuan sebab tuan-tuan English speaking, tuan-tuan ada background English.
Ya, jadi ustaz senang sikit nak cerita. Tapi kalau nak cerita pada orang kampung mungkin ya yang Englishnya kurang, kadang-kadang susah juga. Kita nak cerita bahasa Arab pun dia tak apa nak dapat, English pun dia tak apa nak boleh, memang payahlah. Ya, bahasa Melayu dia pula lebih kurang, memang payahlah. Ya, sebab itu bila kita belajar suatu bahasa, kalau kita ada bahasa lain yang kita telah kuasai, itu dia akan membantu tuan-tuan. Tapi macam tadilah ya. Sebab Malay language dia daripada kelompok Austronesia. Ya, English dia daripada Indo-European lain. Ini linguistik tuan-tuan. Ustaz boleh cerita panjang cerita ni. Ya, pasal ustaz pun dilatih dalam bidang linguistik masa first degree dulu, ya. Arabic linguistik tuan-tuan, ya. Tapi macam tadilah. Ustaz tak boleh cerita detail lah, nanti tuan-tuan tak sampai maksud nanti. Cukuplah, ya, yang tu. Terima kasih Haji. Okey, ada apa? Silakan. Ada lagi? Perkataan hakim tadi, ya. Perkataan hafiz tadi. Okey, kalau tak ada apa, kita tambah je lah perkataan, ya. Khabir, ya. Kita boleh tambah lah, ya. Cuma ustaz nak keluar sikit daripada vocabulary ni, ya. Kita nak tengok benda lain sikit. Ya, supaya jangan terlalu terlalu kita fokus sangat pada yang ni saja. Ya, kita ada banyak benda-benda lain lagi lah, ya. Ni contoh-contoh dalam ni perkataan-perkataan saja, ya, yang kita selalu jumpa. Ya. Contoh kita kata tadilah, ya. Contoh macam Rasul dengan Nabi. Beza dia. Rasulun, ya, boleh tanwin, ya, ingat, ya. Noun biasanya boleh tanwin. Kecuali kalau dia noun of superiority. Noun of superiority tak boleh ada tanwin. Kita dah sebut tadi. Nanti tuan-tuan lupa pula, ya. Ni sebelah kanan kita ni, ya. Noun of superiority. Kita tak boleh letak tanwin, ya. Asyaddu tak boleh letak tanwin. Asyaddu tak boleh, a'la tak boleh, a'lamu semua tak boleh tanwin. Tapi kalau dia sifat yang biasa bolehlah, ya, syadid dan sebagainya. So kita pergi yang di bawah ni, ya. Jadi yang kita nak sebut hari ni ialah yang muka surat ke-9 ni, ya. Contoh yang benda yang Ustaz boleh highlight ialah beza antara Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi kan, Rasulun dengan Nabiyun, ya. Dua-dua boleh tanwin. Rasulun kita merujuk pada messenger. Dia bawa message. Nabi, ya, bukanlah kata tak ada bawa message, tapi biasanya message yang Nabi bawa, dia continue saja apa yang Rasul bawa. Ya, dia continue. Ya, contoh kita kata macam mana contoh, ya? Contoh, ya, dalam konteks Nabi dan Rasul ni, ya, kita kata Nabi siapa pada zaman Nabi apa kita panggil contoh dia. Yang dapat kitab, ya. Macam Nabi Musa kan? Nabi Musa dapat kitab. Ya, tapi Nabi Harun tak dapat, ya, tapi Nabi Harun masih dipanggil Rasul. Ya, masih dipanggil Rasul, ya. Macam tu susah nak nampak, ya. Kita kata macam mana tu? Macam Nabi Daud Sulaiman sama juga. Nabi Daud, ya, dapat kitab, Nabi Sulaiman tak dapat, tapi Nabi Sulaiman pun Rasul juga. Jadi kalau Nabi ni apa contoh, ya? Contoh kita kata Nabi Khidir contoh. Dia bukan Rasul, ya. Maknanya dia tak ada bawa kitab baru, tak ada, ya. Tetapi dia dapat wahyu tak? Dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu, ya. Kalau dia dapat wahyu sahaja kita panggil Nabi. Tapi kalau dia dapat kitab, dia dapat suhuf, ya, macam Nabi Ibrahim pun dia tak dapat kitab, tapi dia dapat suhuf. Suhuf tu macam lembaran-lembaran lah, yang bukan kitab. Ya, tapi ada peraturan, ada tentang solat, puasa, ya, dan sebagainya. Macam itulah, ya. Okey, ya. Jadi yang menariknya dalam Quran, ya, kadang-kadang ada perkataan nabiyin, ya, kadang-kadang perkataan anbiya. Ya, yang ini menunjukkan kita panggil luasnya, ya, banyaknya vocabulary dalam bahasa Arab, tapi dia sedikit, ya, dia challenging lah, ya, sebab kita akan jumpa, ya, kadang-kadang nabiyin, kadang nabiyun, ya, nabiyin tuan-tuan mungkin ingat lagi, ya, Tan Sri mungkin ingat nabiyun kalau dia jadi apa, dia jadi subjek. Kalau nabiyin dia jadi objek lah. Kalau nabiyun kan, kalau dia at the beginning of the sentence dia akan jadi nabiyun, maknanya dia adalah subjek. Ya, kita kata para nabi itu adalah manusia pilihan. Para nabi itu at the beginning of the sentence dia jadi subjek, so nabiyun. Tetapi Allah telah memberkati para nabi. Dia jadi apa tu? Allah telah memberkati, dia jadi objek. Ya, sebab dia datang selepas verb. Ya, tuan-tuan kena salin lah. Kalau tuan-tuan tak dapat, Ustaz ulang balik. Ya, perkataan nabiyun dengan nabiyin bila kita nak guna. Dulu kita dah bagi banyak contoh-contoh, ya.
Jadi nabiyun kalau dia jadi subjek, ya, orang Arab panggil mubtada lah, ya. Tapi kalau nabiyin dia jadi objek, ya. Contoh ayat nabiyun, ya, sebagai subjek, tuan-tuan boleh salin, ya. Para nabi itu ataupun para nabi pada zaman tersebut, ya, para nabi pada zaman tersebut adalah manusia pilihan, ya. Jadi manusia pilihan. Jadi para nabi dia jadi subjek, ya, at the beginning of the sentence. So nabiyun. Tak boleh baca para nabi, ya, pada zaman tersebut kita letak nabiyin pula, tak boleh. Tak sesuai lah. Tak kena. Ya. Tapi kalau nabiyin dia jadi objek. Allah telah memberkati para nabi-nabinya. Ya, sebab nabiyun ni bukan seorang kan? Macam mana kita tahu dia bukan seorang? Apa tanda dia bukan seorang? Apa ni, apa kita panggil? Tan Sri? Apa tanda nabiyun tu bukan seorang? Dia banyak. Ada waw nun situ. Ada waw nun. Kalau nabiyin ada ya nun. Ya nun. Ya. Waw nun kalau dia jadi subjek, ya nun kalau dia jadi objek. Ataupun dia datang, ya, sebagai apa kita panggil noun yang second noun. Dia datang sebagai second noun. Ataupun dia datang selepas preposition. Ya, datang daripada min, ya, min nabiyin, ala nabiyin, ila, semua preposition. Ada berapa preposition, Tan Sri? Ada berapa preposition? Ada 9. Ada 9, ya. Okey. Jadi selepas preposition baca nabiyin. Kalau tak ada preposition depan, nabiyun. Macam tu je lah, subjek dan objek, ya. Tapi kalau anbiya, anbiya ni, ya. Anbiya kita tengok, kita dah tahu dia plural. Nabiyun singular, anbiya plural. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam kamus apa ni, kamus jadid yang kuning tu. Kalau masih ada lagi kan, ya. Jadi boleh tengok balik. Jadi anbiya ni, okey, sekarang ni kalau nabiyun tuan-tuan, nabiyun kalau dia jadi subjek, nabiyin kalau dia jadi objek. Kalau anbiya dia jadi subjek ke objek? Kak Mazidah, ya. Anbiya tu dia boleh jadi subjek ke boleh jadi objek? Ya. Tengah fikir. Okey, Kak Abidah tolong. Ya. Anbiya tu dia subjek ke objek? Objek. Subjek tak boleh? Sebab dia bukan domah. Kecuali kalau dia awal kecuali kalau dia awal ayat lah. Maknanya boleh lah. Kena tengoklah ni dalam konteks apa kan? Memang betul, pasti. Itu jawapan yang standard answer tu, ya. Tetapi macam tadilah, kita jangan tengok kedudukan dia saja, kita tengok baris dia, tuan-tuan. Baris kat mana? Baris kat mana, Kak Bidah? Fathah objek, ya Ustaz. Fathah. Baris akhir dia. Objek. Kita kena tengok baris akhir dia. Maknanya kalau anbiya, okey, anbiya ya, fokus ya. Kalau anbiya ni, tak apa, mute kan dulu. Anbiya ni, kalau anbiya tu hamzah tu barisnya domah anbiya'u, maka dia subjek lah. Kalau anbiya'a fathah, dia jadi objek. Maknanya anbiya can be both. Ya, dia boleh jadi subjek, dia boleh jadi objek. Bergantung pada baris akhir dia. Tetapi nabiyun can only be subject. Ya, nabiyun can never be apa ni objek, mana boleh. Ya. Kalau nabiyin sentiasa objek. Tak boleh jadi subjek. Memang tak boleh. Tapi kalau anbiya dua-dua boleh. Ya, tapi kita tengok baris dia. Boleh faham? Maaf. Ya. Sebab nabiyin ni dia kasrah. Tapi dia jadi objek. Dia bukan kasrah, dia ya nun. Dia bukan kasrah. Oh, okey. Kita tak boleh tengok dia bentuk kasrah sebab muslimun mana tengok kasrah. Dia tengok waw nun atau ya nun sebab dia plural. Bila dia plural, kita tak tengok pada kasrah ataupun domah. Kalau dia singular yang buat kita boleh tengok kepada ni ataupun dia satu lagi ya. Nanti Kak Abidah akan tanya Ustaz. Tadi Ustaz kata singular kena tengok domah kasrah. Anbiya bukan singular. Tambah ya. Singular dan apa satu lagi? Broken plural. Ya. Haji Fakri boleh? Ya. Dia bukan apa kita panggil ya. Dia bukan apa istilah dia? Dia bukan hanya singular saja. Sebab anbiya dia bukan singular. Anbiya kan plural. Tapi plural apa ni? Kalau nabiyun dia
Dia apa kita panggil ya, dia broken plural. Okey, kalau nabiyun, dia what kind of plural is this? Nabiyun, nabi ni. Plural apa ni? Dia bukan broken. Plural apa ni tuan-tuan? Nabiyun. Sound plural. Ya. Apa dia? Sound plural. Dia memanglah sound, tapi ada benda yang ustaz nak tuan-tuan keluarkan tu, ya. Dia memang sound plural, betul. Dia bukan broken, betul lah. Lawan bagi broken memang sound lah. Tapi dia apa tu sebenarnya, ya? Sound sebab masculine. Masculine plural, tuan-tuan. Sebab dia masculine plural. Jadi bila dia masculine plural, memang dia sound plural, betul. Bila dia masculine plural, kita kena letak waw nun kalau dia subjek. Tapi kalau dia masculine plural, dia jadi objek, kita tak boleh letak waw nun. Ya, kita jangan tengok baris nabiyuna, nabiyina. Kita kata, ustaz, tapi nabiyuna nun tu fathah, maka dia macam mana pula dia jadi subjek? Ada. Bukan nun fathah tu. Ya, dia waw nun tu. Ya, waw nun tu yang menyebabkan ya kita kata dia apa? Dia menjadi subjek. Ya, waw nun. Ya nun dia jadi objek. Tapi anbiya can be both. Can jadi subjek, ya, can also be objek. Dua-dua boleh. Bergantung pada baris dia. Ya, anbiya'u ya itu subjek. Anbiya'a itu adalah objek. Ya. Itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan boleh? Ya. Ada soalan silakan bagi faham. Ini benda-benda yang kita jumpa dalam Quran, ya. Ni dalam Quran ada perkataan-perkataan macam ni. Ada apa? Silakan. Ada apa? Boleh, ya? Sebab Ustaz tak tahu tuan-tuan faham ke tak, ya? Saya sebenarnya tertarik dengan yang pertama di atas tu, Ustaz. Yang mana? Ayah tu. Oh, ayah tu. Paling banyak sekali. Tu dua harakat, Haji. Ya, tapi dia dalam translation, Ustaz, dia ada kadang-kadang verses, ayat-ayat. Kalau ikut orang kita Melayu, terjemahan dia, ayah ni adalah ayat-ayat. Tapi memang saya tahu, dia adalah sebenarnya sign. Quran is a sign, you know. Itu dah ayah dia. Tanda. So how, is there a differentiation or is it just context of the sentence? Context of the sentence lah. Simply apa kita panggil, ya. Kalau kita boleh terjemahkan ataupun terang secara simple, memang macam itulah. Ya, we can simply say, ya, it depends on the context of the sentence. Macam itulah. Sebab ayat tu ni ialah dengan 382 kali dalam Quran, ya. Frekuensi dia 382, dah tentu dia bukan hanya makna tanda ataupun makna ayat. Mesti ada makna-makna lain. Ada lagi makna lain. Ya, dia juga boleh makna bukti, boleh makna bukti. Dia boleh juga makna mukjizat, boleh. Ya, ketika Nabi Musa datang bertemu Firaun, Allah bagi dia ayatani. Allah bagi dia dua ayat. Ya, takkanlah dua ayat surah daripada Taurat. Adakah dua tanda je, ya? Tapi dia bawa dua mukjizat. Ya, antara mukjizat yang Nabi Musa bawa ialah yang pertama, tongkat dia boleh bertukar jadi ular. Itu pun ayatun juga. Dan juga satu lagi ialah tangan dia yang keluar dari poket bercahaya. Ya, itu juga dipanggil sebagai tanda. Ya, ataupun kita panggil mukjizat ataupun bukti. Maknanya bergantung pada konteks. Boleh. Okey, ada lain, silakan. Apa lagi Ustaz boleh bantu? Ya. Ustaz tadi Ustaz kata tadi masculine nabiyun tu masculine gender ya? Ya, betul. Yang nabiyin sama masculine gender. Sama juga. Masculine gender juga. Oh, tapi sama. Dia yak nun, satu yak nun, satu waw nun lah. Beza waw nun dengan yak nun apa, Tuan Sri? Kalau waw nun tu ramai lah. Nabiyin, yak nun pun ramai juga. Bukan masalah ramai ni. Dia bukan masalah plural je. Dia masalah apa tu? Nabiyun dengan nabiyin tu. Isu apa tu? Pasal apa dia berubah waw nun dengan yak nun? Isu apa tu? Oh, pasal dia subjek, yang objek. Sebab dia subjek dengan objek. Dua-dua tu plural. Okay. Nabiyun plural, nabiyin plural. Dua-dua juga plural. Masculine gender. Masculine gender, dua-dua sound plural. Dua-dua sound plural. Tapi satu subjek, satu objek. Betul, absolutely. Ya, you got it. Betul lah tu. Ya. Tapi kalau anbiya, dia bukan sound plural.
Dah tentulah bukan sound kan. Bila tak sound tu kita panggil broken lah. Tapi Anbiya tu untuk masculine ke feminin? Dia tak ada feminin. Mana ada Nabi feminin? Ya, Anbiya tu memang masculine. Dia broken plural dan dia masculine. Dia boleh jadi subjek kalau kita bariskan domah. Anbiya'u. Anbiya tu memang jamak. Memang plural. Nama plural memang jamak. Ya, cuma jamak apa? Jamak broken. Ya. Jadi kalau Anbiya'u, domah dia akhir, itu subjek. Anbiya'a, dia jadi objek pula. Macam tu lah. Ya. Itu je beza dia. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Ya. Ya. Kebiasaan lah. Ni broken plural is biasa feminin kan? Tapi it's not a real feminin lah. Dia banyak feminin. Tapi ada juga masculine. Ya, tak semestinya. Okey, terima kasih. Sama. Ya, contoh rijal. Ya, rijalun. Ra, jim, alif, lam. Rijalun. Rijalun tu ya adalah broken plural untuk rajul. Rajulun singular, one man. Ya, tapi kalau rijalun men, ya ramai. Ya, untuk lelaki-lelaki. Ya, rijal. Dia broken plural tapi dia masculine. Ya, jadi banyak broken plural adalah feminin tapi masih ada juga yang masculine ada. Ya, tapi macam tadilah. Tak banyak sangatlah. Ya, yang banyak kebanyakannya adalah feminin lah, betul lah tu. Okey ya. Satu lagi perkataan Quran Ustaz nak highlightkan kat sini. Quran ya. Quranun bukannya kitab Al-Quran tu. Bila kita kata Quranun, orang Melayu dia tak letak alif lam. Quran tu dia jadi kitab kalau kita letak alif lam kat depan. Ya, kita letak alif lam ya. Al-Quran baru dia jadi kitab tu. Baru dia jadi the holy Quran. Al-Quran barulah the holy. Ya, ataupun kita panggil Al-Quranul Karim kan, the holy Quran. Holy tu merujuk pada Karim tu lah. Tapi kalau kita kata Quran saja bukan makna the Quran, bukan. Quran tu maknanya the reading, ya, the recitation, ya, the recital. Ya, boleh tuan-tuan boleh tak faham maksud ustaz tu? Boleh tak? Tuan-tuan, okey? Boleh. Jadi sebab tu dalam surah Waqiah pun kita ada juga. Ya, innahu, ya. Apa kita panggil? Ya, apa tu ayat tu? Ya. Innahu laqur'anul karim, ya, fi kitabim maknun, ya, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ya dia tu Quran tu ya adalah bacaan yang mulia. Ya, ayat tu ya tuan-tuan boleh tengok surah Waqiah ya. Surah Waqiah surah yang ke-56 kita tengoklah sebelum kita berakhir ya. Tuan-tuan nak berehat dah kan. So tengok surah Waqiah. Cuba buka Quran surah 56 ya. Tuan-tuan buka surah 56 ya, ayat yang ke berapa tu, dah hujung-hujung tu ya. Surah 56 muka surat berapa? Siapa jumpa tolong bagi tahu. 77. Ya. Ayat 77. Ayat 77 ya. Muka surat Quran 537 ya. 537. Innahu laqur'anun karimun. Ini contoh yang paling menarik ya. Jadi bila kita sebut innahu laqur'anun karim, kita kata Quran tu yang mulia, bukan Quran tu mulia. Quran memang mulia. Tapi perkataan Quran di sini maknanya reading. Tengok terjemahan tak betul. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu, ya, sesungguhnya innahu, sesungguhnya dia itulah Al-Quran tu. Hu tu Quran. Pasal apa hu? Pasal apa tak ha? Sebab Quran tu masculine. Ya. Sesungguhnya Quran itu la Quranun karim, adalah ya satu bacaan yang sangat mulia. So bila kita cerita tentang Quranun, cuba tengok Quranun, dia tanwin tak ada alif lam. Jadi ni sama ni ya, contoh yang kita bagi ni Quranun ni. Ni Quranun ni bukan merujuk pada Quran. Dia merujuk kepada the reading of the Quran, the recitation of the Quran. Ya, tuan-tuan kena faham ya benda tu. Okey, boleh ya. Jadi dalam ayat 77 surah Waqiah, bukan karim tu bukan sifat Quran tu. Ya, dalam ayat ni Quran tu memang karim, ya, semua orang tahu. Tetapi dalam ayat 77 yang Allah nak cerita ialah pembacaan Quran itu pun mulia dah. Ya, Quran tu tak payah tanyalah, dia kalam Allah. Ya, memang dia maha mulia. Ya, dia sangat mulia kan, maha Allah lah, ya. Tetapi ya, karim tu adalah sifat kepada Quranun. Sebab tu, ya. Sebab kalaulah karim tu dia sifat kepada
Al-Quran. Bila Quran ni mesti ada al ya, untuk menunjukkan dia the Quran. Ayat tadi bunyinya innahu laqur'anun kariman. Bacaan dia Haji Fakri, innahu laqur'anun, ya, kita kata al-karima, al-karima. Dia kena tambah alif lam. Bila ada alif lam, menunjukkan karim tu cerita dia sifat kepada Al-Quran. Tapi kalau karim tu tak ada alif lam, dia adalah sifat kepada Quran yang makna bacaan tu. Tuan-tuan dapat tak? Kalau tak dapat, usah ulang, tak apa. Haji Fakri dapat tak? Ulang balik ayat Ustaz. Ya. Ulang balik Ustaz. Maknanya Ustaz, kita nak membezakan satu tu ialah the reading, the recitation of the verses is Quran. Kalau dia letak al tu, it is the kitab lah kan, the physic. Wah, kalau ikutkannya the physical Quran lah tak? Ya, betul. Tak ada point dia senang je. Point dia untuk perempuan yang tak berapa dapat, kita nak cerita yang number 70 ni, yang 70 time ni. Ni yang Ustaz highlight ni. Tengok apa dekat apa ni screen masing-masing. Perkataan Quran nun ni Kak Mazidah, cuba tengok ya, perkataan Quran nun ni ya. Sebenarnya perkataan Quran nun ialah the reading or the recitation of the Quran, not the Quran itself. Quran depan ni padam ya, padam. Quran ni bawa ke depan. Bila kita sebut Quranun, dia merujuk kepada the reading of the Quran tu. Yeah, we are not talking about the Quran itself. Kalau kita bercakap tentang the Quran itself, kita kena tambah alif lam kat depan dia ni. Al-Quran. Whenever you put Al-Quran, it is the kitab. But when you say Quranun without alif lam at the beginning, it refers to the recitation or the reading. Alright. Okay, balik pada ayat 77. Kita apply kan. Sebab karim tu tak ada alif lam, maknanya dia bukan merujuk kepada Quran. Ya, Al-Quran, dia merujuk pada the recitation. Cuba tengok. Innahu la Quran, bukan innahu al-Quran, bukan. Innahu la Quran. Lam itu ya adalah apa kita panggil? Pasti. Ya, maknanya dia particle of certainty kita panggil. Particle of certainty. Bila certainty, pastilah. Sesungguhnya Quran itu pastilah bacaan yang sangat mulia. So kita nak cerita mulia tu kepada the recitation. We are not talking about the Quran itself. Quran itself tu memang mulia lah, tak payah cerita lah. Pasal apa kita kata dia tu cerita pasal pembacaan dia, the recitation? Pasal perkataan Quran tu tak ada alif lam. Macam sinilah tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, dia bukan Al-Quran, bukan kitab. Dia adalah the recitation or the reading of the Quran. Tuan-tuan boleh ke? Okey? Boleh Ustaz. Tapi dia sini dalam terjemahan dia Al-Quran macam salah lah tu ya. Al-Quran tu betul, tapi Al-Quran tu merujuk kepada innahu tu, hu. Oh, innahu. Hu tu Quran. Okey. Tuan-tuan tak perasan tu, innahu, hu tu lah Qurannya. Bukan Quran tu. Ya. Perkataan Quran nun tu recitationnya. Kat mana Qurannya? Dekat hu tu. Boleh tuan-tuan? Okey. Ya. Okey. Ustaz, surah Al-Jin Ustaz. Ya. Ayat 1. Apa? Ayat 1. Okey. Ya, surah 72 kan? Surah 72 ayat 1. Okey. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar Qur'anan. Bukan kami dengar, memang kami dengar Quran, tapi kami dengar bacaan Quran. Ya. Yang menakjubkan. 72 ayat surah Al-Jin ayat ke berapa? Satu. Ayat 1. Okey. Kalau apa dia nombor 12 lah. Perkataan nombor 12. Okey. Boleh ya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni memang ramai orang kata apa kita panggil jin ketika dia datang dengan Nabi solat malam. Nabi solat malam ni di kebun kurma. Di Nakhlah nama tempat tu dalam sirah. Tuan-tuan kena ikut ustaznya kelas sirah lah ada detail cerita. Jadi ketika Nabi solat malam, Nabi menguatkan bacaan dan pada ketika itu Nabi baca surah apa? Ada khilaf, ada kata surah tu, ada kata surah ni. Tak apa, yang penting Nabi baca surah daripada Quran.
Jadi yang menyebabkan takjubnya para jin tu beriman akhirnya ialah bacaan Nabi tu. The recitation of the Quran. Pasal apa? Sebab Quranan, cuba tengok Quranan. Ada alif lam tak dekat depan qaf tu? Tak ada alif lam. Ya. Jadi bila tak ada alif lam depan Quran, tak ada alif lam depan Quranan tu, maka dia bukan merujuk kepada Quran tu, dia merujuk pada bacaannya. Terima kasih Haji Fakri, ya. Ustaz bagi contoh ayat 77 surah Waqiah, ya. Haji Fakri dia tambah ayat 1, ya, surah Jin. Sama tuan-tuan. Jadi yang menakjubkan tu ialah bacaan Quran tu tuan-tuan. Ya. Ya, bacaan Quran yang menakjubkan. Jadi Al-Quran tu patutnya letak selepas bacaan. Bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Ya, Quran tu memang menakjubkan. Tapi yang didengar oleh jin tu ialah bacaannya. Sebab mana ada dia tak tengok Quran tu. Ya, sebab Quran pada Nabi SAW, ya, yang duduk dalam dada baginda. Jadi macam mana nak tengok Quran tu? Tak tengok. Macam mana kita nak menilai kehebatan dia? Bila dibaca kan. Bila baca, jin dengar, oh takjub dia. Maknanya jin pandai bahasa Arab tuan-tuan. Jadi kalau kita malas nak belajar bahasa Arab, ya, malu dengan jin lah. Jin pun faham bahasa Arab. Ya, jadi kita pun kena rajin jugalah. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey. Dia ya, silakan. Example ketiga Ustaz ialah Al-Buruj Ustaz. Suratul Buruj, ya. Apa dia? Bal huwa Quranun Majid. Bal huwa Quranun Majid. 21. Ya. Ayat 21, ya. Bahkan ia adalah Quran yang mulia. Quran bacaan tu. Ya, Quranun. Sebab tak ada. Bila, tuan-tuan senang je kita buat kesimpulan. Bila tuan-tuan jumpa perkataan Quran dalam Al-Quran, jumpa perkataan Quran yang tak ada alif lam, dia tidak merujuk kepada kitab. Dia merujuk kepada bacaannya. The reading or the recitation. Tu je lah. Simple lah tuan-tuan. Ya. Tak ada alif lam je, bacaan. Kalau ada alif lam, the book itself. Ya, the Quran itself. Itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, Ustaz tak nak panjangkan lagi, cukuplah. Ya, untuk malam ni Ustaz rasa banyak benda dah tu. Tuan-tuan kena ulang kaji, dengar balik tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lompat-lompat, ya, dengar baik-baik. Ya, sebab tu kita pergi step by step, one by one, ya. Tuan-tuan tengok pakai kitab ni, ya. Jangan tersilap kitab pula tuan-tuan, ya. Pakai kitab yang betul yang kita guna. Supaya ya tuan-tuan boleh. Tapi kadang-kadang Ustaz lompat-lompat juga, ada benda Ustaz lompat sebab ada sebab. Ya, bukan saja-saja. Nanti tuan-tuan akan nampak dia punya beauty tu bila kita habis semua, nanti tuan-tuan akan faham. Sebab tu bila tuan-tuan mengajar pula nanti, tuan-tuan akan buat macam Ustaz buat juga. Ya, sebab ni melalui pengalaman tuan-tuan. Ya, sebab kalau kita follow kadang first page, second, third, kalau kita follow macam tu kadang ya ada benda yang kita bukan tak dapat. Ya, tapi dia ambil masa sikit dan dia boleh menimbulkan kebosanan. Ya, jadi Ustaz tak nak bimbang tuan-tuan rasa bosan. Ya, itulah kita ni, ya. Okey, terima kasih ya Kak Mazidah, Ketua Kelas pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, pada semua yang apa kita panggil ya, bertanya ya dan bersemangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ulang kaji, ulang-ulang, insya-Allah kita jumpa pada bulan depan lah. Ya, minta tuan-tuan doakan Ustaz akan berpergian, akan musafir besok ke Iraq ya. Kami akan pergi ke Iraq besok. Pada 24 bulan insya-Allah ya, naik Kuwait Airways, masuk Kuwait dulu, daripada Kuwait baru masuk border Iraq dan sampai semualah Basrah, Kufah ya, Najaf ya, Qadisiyah ya, sampai ke Baghdad lah dan balik melalui Kuwait juga ya. Ada 10 hari 9 malam. Doakan keselamatan kami ya. Pergi baik ya, elok sihat insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz punya misi untuk ya sama-sama. Ya, banyak benda yang Ustaz harap dapat find out lah, benda-benda yang kita boleh tengok depan mata lah. Ya, memang Ustaz baca, Ustaz kaji betul ya, tapi bila kita tengok depan mata, kita pergi personally, lagi banyak benda lah yang Ustaz boleh share dengan jamaah insya-Allah. Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan kepada semua jemaah. Sehingga kita berjumpa pada 21 dan 28 hari bulan Disember. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bermusafir kepada siapa yang mengikuti rombongan Ustaz ya. Ya, sama. Ya, Ajah Masyitah ikut. Ya, Ajah Masyitah, kakak dia, ya, Kak Roy dan sebagainya. Ramai lagi lah. Ya. Ya, Ustaz. Okey, ya, sama-sama. Okay.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Majidah. Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. So I'm going to tutupkan recording ya.